Tuan-tuan dan puan-puan, uh, saya impress dengan banyak, sebab saya ada editor yang jaga YouTube. Saya impress dengan beberapa statement yang orang kata, thank you bang kerana sharing banyak benda yang sebenarnya baru sekarang kami dengar. Bang, thank you bang. Abang share benda-benda yang sepatutnya kami bayar 200-300 untuk dengar motivator bagi. Saya tak buat motivator. Daripada dulu, satu bidang yang saya tak buat adalah motivator. Kerana motivator memerlukan 2 lesen. Nak jadi motivator, siapa pun tahu. Motivator memerlukan 2 lesen. Saudara lulus 2 benda yang saudara perlu memiliki sebelum saudara boleh mengejar diri saudara sebagai motivator. Saya share je tentang brain, tentang positive vibe tu. Saya share je berdasarkan pengalaman saya. Cuma hari ni saya nak share dengan saudara tentang VUCA, VUCA. Kebetulan ada beberapa kali saya berbincang. Saya tengok nak share dengan saudara tentang bagaimana saudara boleh mengendalikan diri saudara. Saudara boleh mengendalikan emosi saudara. Saudara boleh mengendalikan bagaimana saudara berada dalam persekitaran masyarakat, pergaulan, syarikat. Ataupun apa-apa. VUCA ni sebenarnya teori yang relevan untuk saudara pakai per individu. Saudara boleh pakai dalam keluarga. Saudara boleh pakai dalam perniagaan. VUCA, VUCA adalah teori yang digunakan oleh Pentagon dalam menilai kedudukan angkatan tenteranya ketika berada di medan tempur. Berlaku banyak peristiwa di mana apabila Pentagon membuat penilaian bagaimana banyak tentera-tentera Amerika mati dalam misi khas. Kenapa berlaku kematian dalam misi khas? Kenapa ketika dalam misi khas yang telah dirancang dengan baik, tetapi apabila pasukan elitnya sampai di lokasi, pasukan elitnya mati dengan ramai. Jadi laporan ini telah dibuat oleh sekumpulan pengkaji kepada Pentagon dengan mengatakan bahawa ada 4 perkara yang menyebabkan lebih ramai pejuang-pejuang elit kita yang menyertai misi-misi ketenteraan mati. Nanti saya cerita asal buka ni. Pertama dia panggil vitality. Apabila angkatan kita sampai dalam misi tersebut, walaupun kita telah membuat perancangan sebelum menghantar skuad elit ni untuk melakukan misi khas, tetapi sampai saja ke tempat mereka menjalankan operasi bermula ancaman V, iaitu volatility. Volatility ini dikaitkan dengan keadaan terumbang-ambing. Di mana sebagai contohnya, apabila mereka diberi maklumat mereka perlu berada di garisan 0.38 ataupun 0.39. Di mana maklumat mengatakan bahawa di situlah strategi musuh. Apabila mereka masuk kepada 0.38 dan 0.39, lokasi tersebut kosong. Maksudnya tiada pertempatan untuk mereka aim. Jadi mereka telah berada dalam keadaan sampai di lokasi yang tidak seperti dibincangkan ketika mereka melihat pemetaan strategi. Itu dipanggil volatility. Di mana mereka sampai, mereka rasa langkah pertama mereka telah salah. Volatility. Kemudian berlaku uncertainty. Di mana berlaku keadaan dipanggil tidak menentu. Berarti bila dah sampai tuan-tuan, tempatnya salah. Apa yang perlu kita buat? Kita nak berundur tak boleh sebab kita ada misi. Di mana dalam mission ni, kita harus menyerang dan memusnahkan ancaman yang telah dikenal pasti dan berada di tempat yang bukan tempat kita. Ini kebanyakan misi-misi elit Amerika yang dikirim luar daripada bumi Amerika. Berlaku uncertainty. Jadi bila sampai, saya jadi ketua misi, lokasi yang saya sampai rupanya bukan rumah tapi tanah perkuburan. Jadi saya berada dalam keadaan fatality. Saya nak perintahkan pasukan saya, waktu kita debrief, kita dah sepatut berada pada jarak 10 atau 15 meter daripada sasaran di mana kita perlu membuat operasi. Sama ada menyerang ataupun menyelamatkan tebusan. Jadi oleh kerana tempat yang mereka sampai dah salah, maka timbullah volatility. Kemudian bila volatility dia dah tak tahu, timbullah sekarang uncertainty. Iaitu saudara keadaan tidak menentu. Bila keadaan tidak menentu, komunikasi menjadi lemah. Terutama komunikasi di antara skuad yang dihantar berada di lokasi dengan skuad yang berada di bilik war operation. Berarti operation room. Di mana operation room masih mengatakan maklumat terakhir anda telah berada di tempat yang betul dan sepatutnya ada sebuah bangunan di situ. Di bilik operasi. Operation war. Jadi war room kata anda dah sampai. Mereka kata ya kami berada di titik 39 seperti mana yang telah pun ditentukan. Kami telah melihat kami punya radar. Radar mengatakan kami berada di tempat yang tepat. Malah bilik war room dia mengata betul. Kalau mengikut kami detect pergerakan anda berdasarkan sistem satelit. Anda berada di tempat yang betul. Jadi oleh kerana kedua-dua pihak mengesahkan mereka berada di tempat yang betul. Tetapi sebenarnya tempat itu salah. Dia jadi volatility, iaitu saudara keadaan yang tidak menentu, uncertainty.
kecelaruan, kemudian dia timbullah complexity. Berarti jadi complicated. Di mana semua orang yang nama jalan tugas, orang yang dah bawa bom, orang yang penembak tepat, orang yang akan membuat serbuan, orang yang akan menjadi barisan pelindung, berada dalam keadaan complicated, complexity. Di mana apa yang perlu kita buat. Dan kemudian tuan-tuan, oleh kerana maklumat yang datang daripada bilik perang pun salah, orang yang berada di lokasi juga kehilangan panduan, dia timbul ambiguity, iaitu saudara berada dalam keadaan tidak dapat melihat kedudukan dengan jelas. Begitulah juga tuan-tuan, saya nak menggunakan teori VUCA ni. VUCA ni banyak digunakan secara meluas dalam sistem pentadbiran korporat. Pakarnya adalah, salah seorang pakarnya Datuk Seri Mahdi. Tadi pagi saya naik story tu untuk memberitahu dan berkongsi dengan saudara bahawa VUCA ni penting saudara faham. Sebab bila saudara dah tahu VUCA, saudara pergi tempat, sekarang ni mortality ni. Jadi aku kena elak uncertainty. Bila aku nak elak uncertainty, aku tak mau boleh jadi complicated kerana complexity akan memburukkan lagi keadaan dan kemudian aku akan sampai satu tahap yang akan memusnahkan, iaitu ambiguity. Jadi kalau saudara berada dalam keadaan keluarga pun, saudara dah tahu. Kalau ada keluarga ni vitality, di mana maklumat yang saudara perolehi antara suami isteri telah salah. Berarti kena jaga-jaga. Kalau ada vitality ni, dia boleh jadi uncertainty. Kalau saudara tak kawal lagi, hubungan dengan suami isteri dan hubungan keluarga atau masyarakat akan menjadi complicated. Kalau jadi complicated nanti, hubungan tu akan berada dalam keadaan yang sangat samar. Berarti kalau rumah tangga boleh bercerai. Kalau masyarakat boleh timbul perpecahan. Kalau negara, rakyat berada dalam keadaan keliru. Saya up pagi komen yang pertama naik tuan-tuan. Dia ini tokoh, apa? Saya pun tak boleh ingat perkataan tu. Rebonding. Saya kick. Sabar lagi. Naik komen yang ketiga. Yang kedua tu okeylah, dia hantar tanda good. Naik komen yang ketiga. Apa kena mana-mana pula siarkan benda ni dengan kahwin, dengan gambar kahwin Datuk Dr. Seri Mahdi. Saya dah tahu dah kalau saya tak boleh lena tuan-tuan. Waktu saya up story, saya akan jaga komen sekejap. Waktu saya tidur. Sebab saya kena bangun. Pukul 2. Standby untuk live. Jadi bila saya tengok komen ni, saya terus delete story. Sebab saya tahu nanti komen merapu akan naik lagi banyak. Dia jadi sedih saya drop story tu. Walaupun dah ada 150 lebih orang yang membacanya. Tapi saya tahu, kata saya terlena 2 jam lagi, para huru harawan yang akan masuk dan menghuru-harakan story tu. Kerana dia punya kesakitan jiwa tuan-tuan. Dia boleh jadi orang sakit jiwa hanya melihat janggut rebonding. Kadang-kadang masalah orang kita jadi mental tuan-tuan. Jadi gila tak bersebab, jadi isim ni tuan-tuan. Bukan sebab berat, bukan sebab pergi bertapa dan menuntut ilmu. Bohong tuan-tuan. Orang Melayu jadi isim kerana lihat rambut orang rebonding, lihat janggut orang rebonding. Jadi isim. Isim FB. Saya drop story tu. Cuma sekarang saya brief. Saya stream berapa tu orang yang ada sekarang ya. Saya belanja 720 ni. Berarti saudara kena faham VUCA ni. Bila saudara berada dalam hubungan keluarga, suami isteri. Jaga. Vitality akan berlaku terutama dalam keadaan yang sangat kompleks sekarang ni. Sama ada vitality ekonomi ataupun tidak. Jadi apabila berlaku vitality, iaitu saudara tidak keadaan yang tidak menentu. Suami atau isteri kena take handling. Kalau saudara dah sedar, bila saudara sedar, saudara take handle. Kalau saudara tak handle volatility ni, dia akan bawa pergi kepada nanti uncertainty. Volatility bila tidak menentu tu, saudara kena tentukan keadaan. Di mana suami ataupun isteri kena duduk dan berbincang. Kenapa volatility berlaku dan bagaimana mengatasinya. Kalaulah volatility itu adalah volatility kewangan, duduk dan bincang soal kewangan. Kalau volatility itu adalah volatility tentang saudara sedang berkrisis dengan suami isteri adalah kerana keadaan persekolahan anak yang 2 tahun tak stable kerana PKP. Kalau volatility berlaku kerana gaya hidup yang perlu diubah apabila berada dalam lingkungan COVID yang menjejaskan keselamatan diri, keluarga, sosial dan juga keselamatan pekerjaan, bincang. Kerana kalau saudara tak bincang daripada volatility, dia akan pergi kepada uncertainty. Uncertainty lagi teruk lah. Jadi pada keadaan tu dia jadi tidak menentu. Tak menentu nanti berarti seorang akan mengatakan bahawa dia tak balik rumah untuk pergi main badminton waktu malam. Yang saudara rasa tak pernah suami saudara buat begitu. Atau isterinya akan memberitahu bahawa dia akan pergi ke rumah kawannya dan barangkali bermalam di rumah kawannya dan minta saudara menjaga anaknya. Satu benda yang tak pernah berlaku. Dia jaga daripada B, dia pergi uncertainty dan kemudian hubungan itu menjadi complexity ataupun complicated. Kerana B yang tak dikawal, kemudian tuju kepada U, dia akan mencetuskan saudara complicated. Bila dah jadi complicated, keadaan dah tak boleh dibaiki kerana akhirnya dia akan berakhir dengan A, ambiguity.
di mana hubungan itu menjadi sama dan akhirnya banyak orang akan membuat keputusan sama ada berbalah, berpecah, tidak bertegur. Kalau rumah tangga dia akan bercerai. Kalau dalam korporat, syarikat akan muflis. Saya menulis VUCA dalam tulisan yang panjang. Saya rasa kalau saudara Google, yang saudara tak mungkin tak boleh baca VUCA yang disiarkan dalam di Malaysia Insight. Itu antara artikel yang paling panjang, 40 para lebih saya jelaskan. Setelah saya dengan Datuk Seri Mahathir ni jumpa sambil tunggu nak syuting ya tuan-tuan. Di mana kereta dia yang unik tu akan digunakan untuk syuting penggambaran. Jadi kami pun duduk di tangga bangunan lama utusan tu, sembang gitu je. Dia brief saya bagaimana kita nak menangani keadaan VUCA dalam korporat ni. Kemudian balik saya baca, kerana teori tu sangat saya baca, saya ingat saya download lebih daripada 17 artikel panjang mengenai VUCA. Panjang artikel daripada digunakan zaman ketenteraan dan kemudian 90-an. Pakar-pakar yang menyusun semula syarikat-syarikat yang bermasalah telah menggunakannya. Dan kemudian, perunding-perunding yang mula menguruskan khidmat perunding keluarga juga menguruskannya untuk memastikan keluarga yang berada dalam keadaan krisis ni tak terjejas dan membaiki dia punya VUCA, VUCA, yang tajuk saya bincang hari ini. Supaya jadi teori VUCA yang bermula pada medan perang akhirnya hari ini menjadi teori yang sangat relevan untuk digunakan. Itu yang saya share dengan saudara. Saya rasa jelas tak tentang, siapa yang rasa jelas tentang VUCA, kalau saudara nak tanya, saya belanjalah petang ni, saya berada dalam mood yang baik untuk Q&A. Tak begitulah letih sangat. Dan petang ni pun saya dah aim dah, kata perniagaan hanya akan mencapai angka minimum je. Sebab kita akan go all out malam ni. Sebab malam ni tak ada tamu. Jadi malam ni saya ada ruang berniaga yang panjang. Jadi petang ni tak apalah kita adakan ruang Q&A kalau saudara nak tanya. Sebab penting saya nak jelas kepada saudara. Saya nak naik artikel tak boleh tuan-tuan. Sebab nanti VUCA akan masuk banyak ni. Saya panggil isim FB ni. Tu saya baru perasan lah tuan-tuan. Kenapa orang Melayu banyak mengalami tekanan mental dan juga kerana mengalami gangguan jiwa. Dan akhirnya menjadi senarai daripada jumlah mereka yang dianggap sebagai orang sakit dalam FB ni. Kerana rebonding pun saya bacalah artikel saya tulis tu. Kalau tak baca tak payah komen lah tuan-tuan. Kenapa tiba-tiba artikel yang saya tulis tentang serius untuk mengingatkan semua orang bagaimana mengendalikan rasional hidup ni. Janggut Datuk Seri Mahathir yang dijadikan isu. Dan lepas tu tuan-tuan, saudara tak faham. Sebab saudara tak baca caption. Dan tanya pula, saya tak faham apa artikelnya dengan Datuk Seri Mahathir. Kan dekat caption, dekat story dah lah saya tulis, intro story tu. Kerana bila Datuk Seri Mahathir kahwin je tuan-tuan, saya tak tahu, saya dengan dia lost contact. Dah 2 tahun tak jumpa. Lepas tu PKP mustahil lah dia nak cari saya. Dan dia tak cari saya pun tak apa, dia nak kahwin, keluar. Bila keluar Datuk Seri Mahathir kahwin, terus saya teringat. Inilah lelaki yang telah mengajar saya dalam perbualan pendek 45 minit. Dan kemudiannya menjadikan saya seorang yang sangat obses tentang VUCA. Dan saya masih ingat tuan-tuan, saya dijemput bagi talk tentang VUCA ni, dijemput lagi. Kerana orang tak pernah mendengar tentang VUCA. Walaupun saya bukan master dan bukan orang yang terlatih, tapi kata penganjur ni, cukup dah yang tuan-tuan tu dia kata bila tuan balik, dia kata ramai minta panggil lagi kerana mereka nak mendapat pendetailannya. Oleh kerana saya dibantu oleh bahan bacaan yang sangat berat dan daripada original orientation VUCA yang diguna pakai dalam 3 segmen, iaitu diguna pakai dalam ketenteraan dalam sebagai teks asal, diguna dalam perundingan korporat pada tahun 90-an dan 2000-an dan diguna dalam perundingan keluarga dalam tempoh 10 tahun mutakhir. Jadi orang panggil saya bincang. Jadi saya teringat, ada lagi tajuk sebab ramai orang suka nak baca benda-benda yang berkaitan dengan penstrukturan minda. Saudara nak menjadi orang yang lebih peka dalam mengendalikan masalah sebelum saudara masalah jadi besar. Dengan adanya VUCA yang kita ada ni, saudara dah faham, sebenarnya di pejabat, katalah saudara hari ni seorang manager. Ataupun saudara hari ni seorang pekerja biasa. Bila saya cerita benda baru saudara, rupanya di pejabat saya sedang berlaku volatility ni sekarang ni. Cepat-cepat kena cover, nanti tak jadi uncertainty. Kalau tak jadi uncertainty ni sampai the complicated, tak boleh selamat. Last sekali kita berada dalam keadaan ambiguity, semuanya akan hancur. Kalau saudara rasa saudara adalah seorang yang sedang menjadi ibu dan bapa, dan saudara, sebenarnya berdasarkan brief Ahmad Zainal ni, hubungan aku dengan laki aku dah volatility ni. Kalau aku tak kawal lagi jadi uncertainty. Tak kawal lagi jadi complicated. Lepas tu mampus. Jadi saya share dengan saudara VUCA ni. Ada orang tanya apa-apa ni tak? Okey. Dia dalam VUCA, dia tak ada teori tentang bagaimana nak menyelesaikan VUCA. VUCA ni dianggap akan berlaku. Dalam teori dia, dalam artikel saya yang panjang, tu lah kesian dah. Saya tulis artikel kerana 2 mamat gila tu. Dah tuan-tuan tak boleh baca. VUCA ni saya bagi kebanyakan, kerana saya tahu ada 400 lebih syarikat IKS
yang dimiliki oleh Bumi Putra. Dan kerana saya tahu ramai tuan-tuan, saya pilih tadi perniagaan dalam rencana asal saya tu, panjang dia tu adalah rencana perniagaan. Di mana saya bagi tahu kata, semua orang yang berniaga sekarang akan mengalami VUCA. VUCA adalah impak yang paling besar yang saudara alami kalau saudara berniaga. Dan VUCA juga adalah impak yang paling besar yang saudara alami kalau saudara berkeluarga. Di mana volatility ni tuan-tuan. Kerana saya pilih dia kerana kita akan berada dalam keadaan volatility. Sebagai contohnya sekarang ni, kalau saudara berniaga, macam saya lah. Kan saya plan bulan 2 lancarkan kafe. Lepas tu tiba-tiba berlaku COVID naik. Berarti perancangan yang kami buat daripada bulan 12 tu, yang 1 hari bulan nak lancar dengan jadual yang Syahrir Kadir dah susun sampai 14 hari bulan ni, SAK ni. Turun dah berat dia 3 kilo. Kerana menyusun jadual tu saja, mendapatkan tokoh menyusun waktu. Lepas tu dah waktu jumlah orang yang datang, makanan apa semua ni. Segala mesin kopi yang terbaik tuan-tuan. Tuan-tuan, mesin kami ni tuan-tuan, kalau kami perah kelapa pun keluar kopi. Punya mahal. Dah sedia nak raihkan tuan-tuan. Semangat. Tiba-tiba jadi volatility. Di mana angka COVID semalam diumumkan meningkat. Dan menteri dah bagi tahu kita berada dalam jangkaan akan pergi pada tempoh puncak. Iaitu tempoh puncak akan sampai pada pertengahan Februari. Saya pula dah ada data. Berdasarkan pattern yang berlaku di Jepun, berdasarkan pattern yang berlaku di Eropah, berdasarkan pattern yang paling dekat berlaku di Singapura, di mana Singapura yang jauh lebih kecil daripada kita ni, 6 kali ganda penduduknya lebih kecil daripada kita, kesnya sama dengan kita. Jadi dengan mengambil keadaan Singapura yang terkenal dengan disiplin kawalan yang tinggi, kadar pemvaksinan yang tinggi, lepas tu kebolehupayaan Singapura mengendalikan dirinya secara berhemat dalam jangkitan COVID ni pun akhirnya terdedah. Dan Omicron melanda Singapura dalam pattern yang berbeza. Kalau dulu dia kena Delta adalah kerana pendatang asing. Tapi Omicron menjadi jangkitan community. Berarti jangkitan ini berlaku kerana pergerakan rakyatnya sendiri. Jadi saya pun tahulah akan berlaku. Jadi saya tahu. Sebelum benda-benda, ni saya dah bacakan. Semalam saya jumpalah tim saya. Brief sampai pukul 5 pagi. Untuk mengelakkan V ni berlaku. Kalau saya tak brief tadi, saya kata V ni akan berlaku. Iaitu volatility. Di mana tim saya akan berada dalam keadaan kita ni berada di mana sekarang. Kita dah set up semua dah ni. Tuan-tuan, pasal perabot akan masuk hari ni. Langsir semua pasal hari ni. Besok dah boleh buat Taipuzam. Besok dah boleh buat parti hari jadi dah kalau siapa bersedia besok. Dah siap dah ni. Kopi semalam pergi test tuan-tuan. Bawa tukang bancuh terbaik untuk ajar bancuh. Orang kerja kopi Itali tuan-tuan. Saya buat bunga kaya jadi bunga matahari. Terkejut orang. Orang buat biasa punya kan. Kan saudara minum kopi tu biasa. Saya buat 3D tuan-tuan. Tengok belah sini. Nampak bunga melur. Saudara tengok belah sini jadi bunga mawar. Saudara tengok daripada atas dia jadi bunga matahari. Orang yang datang ajar tu turun balik tuan-tuan. Sebab dia tak boleh buat 3D. Dia buat biasa je. Dia buat biasa daun sirih tu. Macam mana saya boleh buat 3D? Itu belum lagi saya buat motor Harley tu. Atau enjin motor Harley belum lagi saya buat Ferrari. Jadi bila benda-benda macam tu, saya panggil lah meeting. Untuk menjelaskan ini keadaan dia. Bahawa kita berada dalam keadaan saya kena selesaikan volatility sebelum dia menjadi volatility. Iaitu memindahkan perancangan dengan memastikan uncertainty tak berlaku. Uncertainty ni tak berlaku. Supaya last kali ambiguous. Jadi semua orang berada dalam keadaan jelas sekarang. Oleh kerana saya telah mengumumkan kita tak akan buka, kita tak akan buat majlis tu, tapi session stream kita berjalan. Kita mengekalkan bulan Februari adalah sebagai bulan penawar duka, di mana kita akan menyiarkan banyak kandungan khidmat nasihat dan kandungan kaunseling, kandungan motivasi kerana kita tahu kesan daripada COVID dengan konten-konten yang kita sebarkan sebelum ni, walaupun konten jenayah naik tinggi, kita akui itu sebagai konten yang orang nak dengar. Tapi waktu yang sama, perkhidmatan awam, perkhidmatan sosial yang kita nak bagi pada masyarakat, kita kukuhkan konten kaunseling. Kita kukuhkan konten motivasi. Macam hari ni saya bercakap dengan saudara ni sebahagian. Kerana saya tahu kata, ini masa yang sesuai share buka dengan saudara. Jadi buka ni sebenarnya telah berlaku. Saudara yang bertanya pada saya pun, sebenarnya telah berlaku. Paling tidak dia telah berlaku di pejabat saudara walaupun saudara bukan manager, saudara seorang pekerja. Saudara baru faham. Yang selama ni saudara blur dalam company saudara lately ni, di mana CEO cakap lain, GM Finance cakap lain, GM marketing cakap lain, GM HR cakap lain, GM Finance cakap lain. Jadi syarikat telah berada dalam keadaan CEO tak dapat menguruskan kumpulan pengurusan tertinggi. Kumpulan pengurusan tertinggi tak dapat menguruskan kumpulan pengurusan menengah ni, manager-manager. Kumpulan manager tak dapat menguruskan kumpulan pelaksana iaitu eksekutif.
dan eksekutif yang lead pasukan kecil tak dapat menjadikan unitnya efisien kerana telah berlaku VUCA dalam company itu. Jadi kalau saudara berada dalam syarikat tu, saudara jawab ya je. Betul kak, syarikat pejabat kami sedang mengalami ni masalah VUCA. Di mana semua orang berada dalam keadaan, syarikat telah berada dalam keadaan volatility. Saudara rasa berlaku uncertainty. Saudara rasa saudara sendiri sekarang telah menjadi complicated apabila sampai ke pejabat. Berarti saudara pergi kepada ketua unit saudara ni, seorang eksekutif. Eksekutif saudara telah memberikan satu arahan yang saudara dengar dalam briefing manager. Briefing daripada eksekutif saudara pun dah bercanggah dengan manager. Pada waktu yang sama, town hall yang telah dibentangkan oleh GM, sebab eksekutif melibatkan GM, katalah saudara orang marketing. Yang dicakap oleh GM marketing ni pun tak sama dengan pandangan manager yang menguruskan pemasaran. Dan kemudian saudara mendengar pula lah town hall yang dulunya, yang CEO saudara bercakap adalah benda yang lain. Berarti volatility, uncertainty, complexity dan juga ambiguity telah berlaku. Siapa yang jawab ya, ramai tak jawab? Berarti sindromnya telah berlaku. Saya hanya akan bercakap dan saya niatkan. Kadang-kadang saya kesian juga ditewaskan oleh dua budak-budak. Budak-budak bodoh tu, patut saya biar je saudara baca. Sebab saya cerita memang corporate look. Rencananya sangat panjang. Saya share di Malaysia Insight. Apa salahnya? Saya nak kredit lah. Sebab saya belajar benda tu. Saya punya tip tu Datuk Seri Mahdi bagi. Kemudian, cerita panjangnya tu saya cari sendiri ilmunya. Di mana saya menghabiskan 17 bacaan artikel. Tuan-tuan, baca artikel VUCA ni pula tuan-tuan. Saya tak ada latar belakang faham tentang Pentagon. Jenuh merangkak-rangkak sebab dia adalah tahap tinggi. Bacaan pengendalian korporat tahap tinggi. Jadi saya cairkan. Tulis dalam bahasa yang mudah dan posting pagi tadi. Tapi bengang pula saya masuk. Yang pertama masuk tu pasal, dia ni punya ni, rebonding lah. Saya tak boleh tuan-tuan. Saya satu benda yang bukan saya sombong tuan-tuan. Tapi kebodohan kek lapis ni saya memang tak boleh terima. Satu, saya memang tak makan kek lapis. Maaf cakap lah. Lepas tu kuih lapis ni saya favourite. Tapi saya menganggap kuih lapis tidak sebodoh orang yang ada bodoh berlapis-lapis. Saya kadang-kadang kesian pasal kuih lapis yang saya minat tu terpaksa menjadi simbol untuk menggambarkan orang yang punya kebodohan berlapis-lapis. Saya naikkan balik nanti. Tapi kalau saudara, saya rasa kalau saudara Google mungkin ada. Saya rasa mungkin saya rasa portal-portal lain juga pernah menyiarkannya. Saya tak pasti tuan-tuan. Tapi kalau saudara Malaysia Insight ya. Tapi saudara kena langgan RM80 bagi tempoh 6 bulan. Mustahil lah saudara nak langgan hanya kerana nak baca artikel tu. Artikel pun saya dah naik lama. Yang saya naik tu tak bersangkut dengan krisis yang dialami ketika COVID. Saya menulis adalah krisis dialami ketika kemacetan ekonomi 2015. Jadi saya tulis itu adalah kerana saya faham pada 2015 berlaku kemacetan ekonomi, banyak syarikat telah mengalami VUCA, iaitu volatility, uncertainty, complexity dan juga ambiguity. Dan saya faham kemudiannya, dia tidak diguna dalam korporat dan sekarang dalam rumah tangga pun. Komen apa? Okey. Nanti. Off komen dia. Okey. Nanti saya naikkan lah. Sebab tu pun saya dah potong pendek. Sebab dia rencananya panjang, 44 para. Yang saya letakkan tadi tu, saya dah edit menjadi 12 ke 14 para je untuk sharp baca. Sebab saya selalu lihat, tak tahulah. Sebenarnya saya nak tanya tuan-tuan dan tuan-tuan mana ni. Betul ke orang kata orang kat Facebook ni baca benda 12 para je? Kalau kita tulis benda-benda panjang, dia malas nak baca. Saya pun dah jadi macam kuih lapis juga bodoh dia. Kadang-kadang artikel saya yang panjang yang memberi penjelasan yang bukan panjang kerana bertele-tele, kerana subjeknya VUCA. 4 subjek yang saudara kena faham. Betul ke orang kata orang dekat Facebook ni baca 12 para? Orang Melayu dekat Facebook ni tenaga dia 12 para je. Lepas tu dia nak pergi tengok cerita artis kahwin. Lepas tu dia nak pergi. Baca tajuk je. Okey? Tu kalau baca VUCA. VUCA adalah dan satu kesedihan saya adalah kerana VUCA tak banyak diterjemahkan. Saudara terpaksa membaca dalam complicated. Berarti saya ambil tu saya dah cairkan. Kerana original VUCA ni ditulis oleh para sarjana yang membuat analisis di Pentagon. Rencana yang paling mudah saudara nak baca pun ditulis oleh para strukturuan korporat. Orang-orang yang memang menulis benda ni untuk tujuan akademik. Jadi saya dah pada tahun 2017, pada tahun 2019 bulan Julai saya menulis benda ni. Setelah saya mencairkannya dalam bentuk untuk orang awam boleh baca. Kerana saya nak berkongsi, kerana pada waktu tu saya ada terfikir. Waktu tu saya belum berniaga tuan-tuan.
saya ada terfikir kata kesian pasal saya adalah bekas naib presiden kanan bahagian pemasaran dan juga pertumbuhan perniagaan IKS saya jaga di TV Hijrah. Jadi saya ada 300 syarikat yang membeli iklan dan mendapat khidmat nasihat daripada TV Hijrah untuk konsultansi perniagaan. Jadi bila syarikat-syarikat ni datang, barulah saya teringat bahawa apa yang mereka alami, saya jumpa 2 tahun kemudian. Maksudnya saya menjawab jawatan tu 2016. Kemudian saya jumpa Datuk Seri Mahdi. Barulah saya tahu kebanyakan syarikat-syarikat Melayu yang mengalami kegoyangan pengurusan ni sebenarnya mengalami VUCA ni. Bila Datuk Seri Mahdi cerita kat saya sikit je, jadi saya balik dan baca. Dan kemudian saya teringatlah nak tuliskan artikel je, saya tulis artikel dengan harapan saya kata besok kalau ada orang tanya saya bagi link saya dapat siap-siap kan. Nah, sama ada tak tahulah tentang Google lah. Saya rasa selain Malaysia Insight, saya mungkin park di tempat lain. Supaya besok kalau orang tanya, saya tak gaduh. Nak brief, saya bagi link. Kalau orang tanya, bro, saya sebab kawan-kawan saya banyak yang buat pengurusan. Yang sebaya umur saya dah naik pangkat jadi pengurus, jadi GM. Kalau dia orang minta tolong, nak lah, aku ada, saya terus bagi je. Jadi saya park benda tu untuk tujuan senang saya share link dengan kawan-kawan saya kalau mereka nak bertanya pengalaman bagaimana nak menguruskan satu senario di tempat kerja mereka. Kalau tuan-tuan semua rasa ramai yang jawab ya. Berarti semua orang sedang berada dalam fenomena VUCA. Berarti tak salah lah anggapan saya pagi tadi saya nak naikkan. Selepas saya teringat saya meeting dengan tim saya. Sebab saya ambil langkah awal supaya perubahan mendadak. Sebab saya yang merancang Februari. Kemudian saya yang mengubah plan Februari. Maka saya lah orang mesti masuk dan firm menyelesaikan supaya Februari ini tidak mengelirukan pasukan-pasukan di garasi TV. Kerana cara kita bersedia lain bang. Tapi semalam abang putuskan lain. Kerana angka COVID naik berarti langsung tak beroperasi sebagai coffee stream kerana kita tak akan membenarkan sesiapa pun masuk secara berkumpulan kerana kita tahu 1 Februari garasi TV harus memainkan peranan mendisiplinkan masyarakat untuk kalau boleh mengelak daripada perhimpunan sosial yang tidak perlu kerana ini boleh menjadikan kluster Omicron. Jadi kita nak lead by example. Sebab saudara pun tahu, saudara tengok muka saya pun tahu ini adalah pro vaksin dan saya sentiasa memberi nasihat mengenai bagaimana kita perlu meningkatkan disiplin supaya masyarakat kita tidak menjadi terjerumus bagi kali kedua dalam jangkitan varian ni. Sebab kata Rasulullah SAW adalah satu orang yang bodoh apabila dia dipatuk oleh ular yang sama dari lubang yang sama. Berarti kalau negara kita mengalami sekali lagi kekacauan, jangkitan kekacauan, krisis kesihatan, kekacauan di mana orang hilang kerja apa semua hanya kerana wabak ni, berarti kita telah mengalami 2 kali patukan ular dari lubang yang sama. Sebab tu saya ambil keputusan, saya kata memang kita akan menanggung kerugian hampir RM40,000. Tapi saya kata this 40,000 saya kata tidak besar berbanding benda yang tak boleh dibeli dengan duit, iaitu kita menjadi teladan. Jadi tapi macam mana pun saya kata as a businessman kita kena buat damage control. Jadi kita buat damage control dia supaya kita boleh menguncupkan sebanyak mungkin kerugian. Tetapi pada waktu yang sama itu yang tangible, yang nampak, faktor perniagaan saya kena atasi, menguncupkan. Tapi waktu yang sama saya kata kita memekarkan pula di mana kita dilihat benar-benar genuine player yang berniaga tetapi sampai tahun untung buang prinsip. Sampai tang boleh buat duit, prinsip tolak tepi. Tak boleh macam tu tuan-tuan sebab perniagaan garasi adalah content by example, konten sebagai contoh dan salah satu konten adalah bagaimana kami beroperasi. Jadi itu je lah kalau tuan-tuan kata saya rasa lega. Dia orang faham tak apa yang saya brief ni? Okey. Family tu bila saya kata tadi, Allah, dia mesti masuk last ni. Saya dah explain. Volatility ni, macam ni. Kalau saudara suami isteri, saudara dah dapat rasa di mana volatility, iaitu ketidaktentuan ni, naik turun. Naik turun ni maksudnya, sejak COVID berlaku, ada sedikit kegoncangan ekonomi. Saya ambil kegoncangan ekonomi lah. Ataupun ada sedikit kegoncangan interaksi. Di mana satu, kalau saudara adalah orang yang sangat family type. Berarti yang perempuan rasa tak gembira kerana 2 tahun susah nak balik rumah mak, susah nak bercuti. Kalau si suami pula seorang yang economical driven, dia mula terasa bahawa COVID telah menjejaskan ekonomi keluarga. Apabila suami dan isteri tidak berhubung, dengan kenapa suami kelihatan tidak mahu, walaupun sekarang dah rentas sempadan dan rentas negeri dah boleh dibuat, suami kelihatan tidak mahu untuk kembali pada kehidupan dulu. Isteri tak communicate bahawa dia nak kehidupan dulu di mana pulang ke rumah mak, kita jumpa kawan, saudara mara, kita bercuti.
Tapi suami pula tak bagi tahu bahawa dia ada sedikit pengetahuan dengan menjangkakan bahawa duit yang ada sekarang tak boleh dicurah. Kerana kemarau ini mungkin berpanjangan lagi. Suami saudara ni mungkin isterinya lebih kepada classical type. Yang marah perempuan dia classical type. Berarti dia sangat melo dalam hidup dia. Melo di mana dia mengambil hal-hal yang berkaitan dengan perasaan sebagai sesuatu yang perlu diutamakan. Perasaan kasih pada keluarga, perasaan ingin menjaga hubungan silaturahim dengan saudara mara. Manakala yang klasikal ni, dia berjumpa dengan seorang suami yang sangat objektif type. Suami ni objektif. Dia kata, kalau kita berbelanja sekarang dengan abang telah melihat bahawa 30,000, 40,000 duit yang kita tabung sekarang ni pun, akhirnya akan menjadi duit top up. Di mana pendapatan kita akan mungkin menurun pada bila-bila masa, tabungan akan digunakan oleh top up. Jadi tabungan tak boleh dibelanjakan sekarang kerana tabungan adalah insurans untuk top up sekiranya COVID yang akan panjang ni, akan menjejaskan kita. Jadi suami ni dia dah belajar sebab dulu kan dah berlaku. Isteri dah lupa sebab isteri ni dulu kan baik kita dengan keluarga. Kan abang selalu bawa pergi rumah mak. Kadang-kadang kita selalu bawa mak pergi makan. Dia kan ada berlaku hubungan di antara wanita kan selalunya sangat klasikal. Lelaki pula sangat objektif. Jadi itu kalau dah tuan-tuan tak communicate, tuan-tuan mula rasa yang suami dia malas lah nak dengar isteri bercakap. Sebab dia ni balik-balik hal-hal sentimental lah. Isteri pula malas nak tanya suami dia ni balik-balik lagi hal objektif lah. Berarti dah berlaku brutality. Di mana keadaan itu telah menjadi naik dan turun hubungan tu. Akrab di ranjang tapi renggang di meja. Kan? Mesra di bilik tapi hambar dalam kereta. Saudara dapat rasa volatility tu. Bila volatility tu saudara tak atasi, dia akan jadi uncertainty. Berarti tidak menentu. Kita ni macam mana? Saudara kata, takkanlah saya nak tanya hal ni kepada mak saya. Takkanlah hal ni saya nak tanya kepada abang awak. Kenapa awak jadi begini? Dan suami ni pula kata takkanlah dia kena call mak mertua dia untuk bagi tahu kata isteri dia dan isteri dia tak dapat balik ke rumah mak mertua kerana faktor ekonomi gini. Itu dah jadi uncertainty. Bila volatility iaitu keadaan yang tidak volatility keadaan yang turun naik, dia tak stabil, dia bercampur dengan uncertainty iaitu keadaan yang tidak menentu. Hubungan suami isteri saudara akan menjadi complicated. Dah mulalah. Saudara mula merasa bahawa suami saudara mungkin tak suka saudari. Saudara pula rasa isteri saudara mungkin menjadi seorang pendesak. Kerana saudara tak selesai V yang pertama. Iaitu volatility ketika tak menentu tu. Ketika hubungan naik turun tu, mesra di bilik tidur. Tapi tak mesra di meja makan. Mesra di ranjang tapi dingin di kereta dan kereta tak bercakap. Saudara rasa apa hubungan ni? Kalau saudara tak selesai the V tu, dia akan bawa pada you uncertainty. Di mana hubungan tu akan menjadi tidak menentu. Saudara suspicious dekat suami suspicious dekat saudara. Jadi sebelum dah kenal dah V tu, kena selesaikan V tu supaya dia tak jadi you. Sebab dia bawa teori ni, bawa A lingkup. Jadi masa V tu, kalau saudara sekarang berada hubungan dengan suami ke saudara dalam V, malam ni masak mi kari. Saya teringat nak makan mi kari. Malam ni masak mi kari. Sebab suami suka mi kari dan mi kari makan dia lama. Mi kari tak boleh sebab dia ada minyak, nanti tersedak. Tengah-tengah duk bincang hasil dia tersedak. Masak steamboat tak ada minyak. Dia tengah makan masak steamboat tu, cerita dengan suami kerana saudara telah mengenal pasti ada volatility dalam hubungan rumah tangga. Jadi bila saya dah bagi nasihat, kalau volatility saudara tak selesai, dia akan datang lebih kompleks. Iaitu uncertainty. Volatility ni adalah hubungan yang tidak menentu. Hubungan yang turun naik, sekejap mesra, sekejap tidak. Masa dalam bilik, nampak baik. Dia tanya, makan ke belum, dah tidur, dah rehat cukup ke. Tapi tadi naik kereta sepatah, dia tak cakap. Masa dalam bilik tidur, dia pegang macam sayang. Tapi tadi di meja makan, saya makan, ajak makan, dia tak makan. Lepas saya basuh tangan, dia datang makan. Jadi saudara rasa hubungan tu berada dalam up and down. Masa tu kena kawal lah. Tanda-tanda perselisihan dan juga gangguan rumah tangga akibat persekitaran yang saya kata sekarang ni lah. Kalau korporat saya akan cakap dalam persekitaran perniagaan. Tapi saudara saya cakap dalam rumah tangga. Saudara kena pergi. Nanti saudara tak pergi jadi uncertainty. Di mana hubungan tu tak menentu, saudara dah mula simpan suspicious. Bila saudara simpan suspicious dan jarak telah berlaku, akan jadi apa yang dipanggil sebagai complicated ataupun complexity. Di mana lebih kompleks, dah jadi 2 bulan tak menentu, tuan-tuan. Suami mula bercakap dengan bunyi tapak kasut. Keletak. Saudara mula bercakap dengan bunyi pinggan dekat sinki. Kelepak. Dia datang language tu, tuan-tuan. Complicated rumah tangga. Kan?
Suami balik, pum, lem kasut dinding. Saudara rasa apa hal? Saudara pun jawab, pelepang, pinggan bunyi. Jadi teruklah dah sampai dekat complicated. Bila sampai complicated, tuan-tuan, last kali akan berada dalam ambiguity. Di mana saudara dan suami isteri dalam rumah ni telah berada dalam keadaan sama. Tak boleh baca langsung apa status hubungan kita. Yang kemudiannya dia menjadi terlewat. Saya bimbang dia jadi perceraian. Kalau korporat, dia jadi muflis. VUCA melanda korporat, hujung dia adalah M, muflis. VUCA melanda rumah tangga, hujungnya adalah C, cerai. Ada saya teorikan pada saudara. Jadi, boleh faham jadi bila V kawal siap. V ni dapat rasa dah. Saudara dapat rasa. Bila saudara nak bercakap tentang balik kampung, suami avoid. Terus saja tiba-tiba bangun daripada katil nak masuk toilet kencing. Lepas tu kencing setengah jam. Saudara pun heran, selalu kencing 3 minit je. Ni kencing 3 jam. Lepas tu dia, pintu bunyi 2 kali. Bunyi yang pertama dia tak keluar. Bunyi yang kedua, saudara dah tarik kain selimut. Saudara tarik kain selimut, baru dia datang berbaring. Saudara kalih pula, dia terkencing lagi. Jadi dah ada volatility, di mana ada something wrong. Jadi sebelum jadi uncertainty, suami memilih untuk tidur di luar, kononnya nak tengok bola. Saudara kata tengok, saudara yang tak minat EPL pun cek. EPL apa hari Senin? Tak ada EPL main hari Senin. EPL paling teruk pun main hari Rabu. Midweek game, saudara mula rasa. Jadi suspicious berlaku, dah jadi rumah tangga dah jadi teruk. Lepas dah jadi teruk tu yang saudara dah tak puas hati. Bila saudara tak puas hati dengan suami tolak pintu, cakap dengan pinggan tadi, kelepang, kemah meja, gelung. Suami pun reply balik, buka kasut dia tu, perpang kena dinding. Lepas tu, masuk almari dekat kasut tu, kerak-kerak, pam, tutup pintu almari. Jadi dia dah jadi complicated hubungan tu. Bila sampai kepada complicated, ancaman terakhir adalah ambiguity. Di mana kedua-dua pihak dah mula fikir, rumah tangga tu, masa depan rumah tangga tu telah tidak kelihatan. Jadi kalau syarikat korporat, dia sampai saja ambiguity, di mana perniagaan tu tidak lagi mempunyai hala tuju kerana pasukan pengurusan dah bergaduh. Bos kata lain, Denny kata lain. GM marketing tak mau cakap dengan GM finance sebab GM finance kata tak nak keluar duit pemasaran kerana jualan perlahan. Tapi CEO kata do what you want to do to save this company. Jadi yang marketing ni kata saya akan banyak lagi marketing sebab sale kita teruk. Yang finance kata no. Kita punya production tengah teruk, how can we spend money? Yang bahagian productivity pula kata kita nak keluar kata ni. Marketingnya tak dibuat, pemasaran tak dibuat. Produk dah ada. Produk ni pergi kacau pemasaran. Aku nak jual dah barang nak keluar besok, kau tak promote lagi. Yang bahagian promosi kata macam mana nak promote. Finance kata sale tak ada. Ini tengah ekonomi tengah perlahan. CEO pula bagi benda yang general. Lakukan apa saja anda sebagai GM untuk memajukan syarikat. Itu saja CEO. Lepas tu CEO pun balik. Jadi yang dia ni pun baliklah lakukan, iaitu agresifkan promosi. Yang kelang, yang bahagian pengeluaran, dia agresifkan jumlah pengeluaran sebab kita nak push ni, kita dah teruk sale kita. Bahagian finance pula kata, what for? We spend. Kan? This is the worst scenario for selling. Jadi bergaduh syarikat tu. Itu yang saya kata tadi tu. Volatility pergi, faham lah kau, panjang tu, tak saya jadi mengarut pula. Kan? Dah explain macam, tapi saya kena explain tuan-tuan sebab ada budak, ada pelajar sekolah menengah akan jemput saya untuk bercakap di sekolah dia di kat mana Ceras kot saya ingat. Dia orang baru jemput saya pergi. Itu first time saya pergi tu pasal dia pakai kaki di ABU. Saya malas nak keluar bagi talk. Tapi sebab yang mengarahkan adalah abang besar ABU. Dan kerana guru besar tu pula orang kampung ABU, saya tak ada nak mengelak. Saya tahu okay, first time saya akan masuk ke sekolah untuk menyampaikan talk how to respect a youth. Bagaimana orang tua harus menghormati orang muda. Saya nak convert bukan orang muda je, hormati orang tua. Tak apalah saya tele-tele sikit sebab nanti dekat budak-budak sekolah menengah lagi teruk nak kena downgrade kan cara penyampaian. Tidak tertenganga budak tu dengar kan. Dia pun tak boleh nak tangkap kita punya level streaming FB dengan dia punya level sebagai budak SPM. Okey Tak ada apa soalan lagi semua orang yang kerja company dapat rasa VUCA Bahagian collection pula kata macam mana nak kutip hutang ketika ekonomi menunjukkan pemutang semua sedang mengalami masalah pekerjaan. Ya. Sebab tu VUCA memerlukan kepakaran dalam penyelesaiannya. Tapi selalunya yang take handle adalah siapa yang menjadi nakhoda lah. Nakhoda tak boleh membiarkan pemasaran dan marketing, pemasaran dan juga production bergaduh. Production dan juga finance tak boleh bergaduh kerana marketing tak push. Itu dia panggil teamwork. Tapi teamwork mesti dipacu oleh seorang nakhoda yang cakap.
Kalau tidak, habislah pasukan pengurusan. Sebab saya kata dia bermula daripada meeting di mana CEO ni dia keluar arahan, dia ingat positif dah arahan. Lakukan apa saja untuk selamatkan syarikat ni. Turun ke level GM, GM ni buatlah kerja dia. Tapi GM ni semua tidak berada dalam rangkuman yang sama. Di mana GM yang nak buat promosi tidak berbincang dengan bahagian finance. Berapa keupayaan promotion kita. Bahagian finance pula tak tengok. Kalau kita promote hanya untuk radius 1,000 pembeli, apakah betul bahagian produk akan mengeluarkan 3,000 produk kalau promotionnya hanya akses pada 1,000 orang? Jadi bahagian produk kata kami akan menjadi dianggap bersalah telah mengeluarkan production lebih 2,000 barang yang tak terjual kerana promosi hanya akses pada 1,000 pembeli. Yang ni pula bahagian marketing pula kata dia akan bagi 500 je. Orang ni kata lah lagi teruk, kalau 500 aku tak capai achieve target aku 1,000. Yang ni pula kata pemasaran pasal apa kau letak achieve target 1,000, kalau 1,000 tak cover kita punya keuntungan seperti mana syarikat sedang alami, kita kena go 3,000. Itu yang selalu bermula volatility. Volatility akan bermula di peringkat pengurusan kanan tertinggi. Kemudian dia turun ke arah managerial, kemudian dia pergi kepada kumpulan eksekutif. Lepas tu hancurlah orang-orang bawah ni. Jadi bahan umpatan. Di mana orang-orang yang bengong dekat bawah akan menghabiskan waktu bekerja separuh daripada waktu bekerja dengan memperlekehkan kumpulan pengurusan kanan. Sebab mereka telah menganggap pengurusan kanan yang so-called GM, VE, VP ni telah mencipta kekalutan kerana tidak mempunyai pandangan yang sama. Apabila mereka melaksanakan kerja dan diburukkan lagi, semua orang akan mula mempunyai wallet. Wallet ni maksudnya bahagian finance kata kita jangan committed dengan apa yang marketing nak. Sebab finance nak kekalkan bahawa dia dianggap hero kerana menyelamatkan wang syarikat. Bahagian marketing pula kata kita jangan bekerja sama dengan apa saja yang diminta oleh production. Kerana production akan menyebabkan barang yang dikeluarkan banyak dan terbeban kita untuk menjualnya. Macam mana kita nak jual pula ketika finance tak luluskan wang pemasaran. Jadi ini yang bermula. Selalunya dia panggil top management level yang mencetuskan krisis di mana bebannya ditanggung banyak oleh kumpulan manajerial. Mereka yang menjadi pengurus dan penolong pengurus. Dan kemudian yang paling blur ni, eksekutif lah. Hmm. Hmm. Ya. Sebab tu saya kata dia sebenarnya VUCA ni dia tak boleh diatasi dengan dia VUCA ni, saya cerita dekat tuan-tuan. No. VUCA adalah main dia adalah management skill. VUCA bukan main dia adalah kewangan. Di mana kalau memang fakta dia kita tahu di mana kita mempunyai hutang 100,000, keupayaan bulanan kita, komitmen bulanan kita tu 10,000 untuk menyelesaikan 100,000 hutang dalam 10 bulan. Tapi kita hanya ada 3,000, iaitu jauh daripada jarak dia. Betul lah, itu faktanya. Tetapi bagaimana kumpulan pengurusan kanan bertindak? Sebab sebagai seorang individu yang menguruskan hutang dalam sebuah syarikat yang sangat besar, saudara tak boleh, kumpulan pengurusan tak boleh menganggap hutang syarikat itu adalah tugas saudara seorang fikir. Sebab kita kan ada tim dalam perniagaan, kita kan ada tim. Setiap tim menjalankan tertulang dia masing-masing untuk mendukung korporat tu. Macam saya katakan, selalu berlaku ni pengurusan, level pengurusan yang akan berlaku dalam pengurusan korporat ni adalah finance, akan ada dengan HR, akan ada dengan marketing dan akan ada dengan production, iaitu pengeluaran. Saudara ni berada di finance ni tak boleh bayar kan, saudara rasa finance mengalami beban. Tetapi oleh kerana finance tak dapat berkomunikasi secara bijak dengan bahagian marketing, di mana perlukah 3,000 ni kita spend dulu 1,000, dengan marketing pula kata, kalau kita ubah strategi marketing, productivity, bahagian production pula kata, kita turunkan sedikit harga. Tapi kita jumlahkan kuantiti. Jadi kerana tak ada strategi tu, saudara menanggung beban hutang sekarang tanpa jalan keluar lah, kerana pasukan pengurusan tidak duduk dan berkompromi, berbincang dengan nak menyelesaikan. Kalau dia tak sedar VUCA, tuan-tuan, lagilah dia tak meeting untuk selesaikan. Masalah sekarang, dia tak tahu company tu kena VUCA. Jadi seorang dia masih lagi duduk di takut lama. Ini Abang Leman lah. Orang tua dia ingat ni macam tahun 70-an dulu dia berniaga. Design pun tak tukar. Abang Leman cakap pula pada tim dia, ni Cik Asbullah lah punya hal ni, kedekut. Dia ingat ni company bapak dia Haji Bakhil. Bapak dia tu Khan tu kedekut. Jual susu lembu. Lepas tu dia ni pula kata lah dekat HR ni. Gaya tu mana dia reti apa? Reti dia maki orang buat keluar suara warning letter.
Hari-hari kerja dia ambil tindakan disiplin, pergi cek orang punya masuk kerja balik pukul berapa. Jadi semua orang bercakap hal-hal yang tidak menyelesaikan masalah ketika sedang dirundung masalah. Tapi kalau tuan-tuan tahu tuan-tuan dah kena VUCA, kita akan sit. Nak menyelesaikan volatility ni macam mana? Kita kena selesaikan, kita volatility kena selesai. Mesti firm. Kita tidak turun naik. CEO kena call a firm what we should do. Tak boleh datang dengan arahan, lakukanlah apa saja untuk selamatkan syarikat. Sebab arahan tu berbahaya. Kemudian kena cover uncertainty ni. Ini kalau V ni tak cover, kita dah berada dalam keadaan teruk ni, di mana tidak menentu. Orang mula menyalahkan satu sama lain. Uncertainty akan jadi teruk apabila antara jabatan berperang. Saudara duduk dekat office, saudara alami ni. Kalau siapa yang mengadu-mengadu, dah tahu dah. Bos dia dengan bos ni tak bercakap. Bos ni cakap lain, bos ni cakap lain. Tuan-tuan dah sekali mengalami pening. Telan Panadol sebab apa? Sebab ada 3 bos. Kemudian dia pergi pada C, complicated. Saudara rasa complicated. If I serve to my... kalau saudara serve pada demand manager saudara. Tapi saudara dah tahu. GM finance berada dalam position tak akan membantu. Itu yang saya kata tu. Ini adalah benda yang terus berlaku kerana orang tu tak tahu dia kena COVID. Jadi dia pergi merata. Macam tu lah syarikat tu tak tahu dia kena VUCA. Jadi dia biar gitu je. Padahal dia kalau ditukar pada COVID, dia dah berada tahap 4 dah. Masuk ICU kena bagi oksigen. Tapi dia masih tak sedar. Duk berjalan, duk berlari lagi. Paru-paru makin pendek, nafas makin cetek. Virus makin kuat. Itu yang saya share dengan saudara. Sekurang-kurangnya saudara yang ada ni rasa first time dengar. Dan saudara rasa saudara first time berada, betul lah, kami sebenarnya berada dalam VUCA. Jadi VUCA tu, kalau saudara seorang pengurus, kena advice lah kepada kumpulan pengurusan saudara. Learn about VUCA dan take action. Sebab VUCA ni datang dengan sekali pelaksanaan dia. Jangan risau, dia bukan teori yang tidak dapat diselesaikan. Cuma saya tak boleh selesai kat sini je. Tuan-tuan dah jadi workshop penyelesaian korporat pula. Tu kena buat stream nanti tu. Panjang pula tu penyelesaian dia. Satu-satu dia kena pakai papan putih, tak boleh cakap kosong. Okay? Tapi saya bagi dulu kalau saudara impression saja. Kalau dah sedar, saudara boleh baca dah begitu banyak-banyak. Cuma sayanglah, VUCA adalah artikel dan juga benda yang tak dipraktikkan di Malaysia. Jadi banyakkan artikel dia, saudara kena baca hampir 90% dalam bahasa Inggeris. Dan ditulis di dalam bahasa Inggeris yang sangat arrogant. Kerana dia adalah bahasa ketenteraan, kemudian dipindah kepada bahasa pengurusan korporat. Itu yang paling banyak artikel dia. Tapi baca lah. Okay, cuma yang saya punya tu saya dah digest lah. Tapi saya tak tahu dia orang Google jumpa tak. Sama ada saya pernah menulis juga dekat, selain Malaysia Insight yang kena berbayar, saya rasa saya pernah menulis dekat Awani Online. Cuba cari je lah kalau ada. Sebab rencana asalnya 40 para lebih.